Hai. Okay. Masih lagi bersama saya, Cikgu Nasrin, Teacher Nasrin for carbon compound isomerism. Okay, lepas ni suara je ya. Tak ada gambar sebab dia akan mengganggu. So, what is isomerism? Okay, kita tengok dahulu. Terus kepada contoh dia lah kot ni. Okay, isomerism. Okay, sekali diperkenalkan dahulu. This is straight chain alkene molecules. Contoh-contoh saya sebelum ni semua straight kan? Okay. Seterusnya. Ini kalau branch. Branch ni bercabang lah. Okay. Branch chain alkene molecules. Dalam contoh ni dia ada dua branch. This is the first one. Okay. And this is the second one. Okay, diperkenalkan kepada anda bila satu carbon, nampak ni satu carbon, yang kat sini ada dua carbon. Dia ada nama-nama khas dia. Kalau satu carbon kita panggil sebagai masih lagi met, tapi hujungnya il, metil. Kalau dua carbon kita panggil sebagai etil. Nak perkenalkan structure je sebenarnya. Yang ini straight chain alkene molecules. This is branch chain alkene molecules. So isomerism is the ability of carbon atoms to form branch chains, forming molecules with the same molecular formula but different structural formula. Ini dia punya keyword, same molecular formula, different structural formula. Apa maksudnya tu? Molecular formula ni yang C4, H8, tapi structural formula ni beza-beza. Structure ni yang kita lukis tu, yang ada C bond, C bond, C bond, C. Cara kita melukis. Kita akan tengok satu persatu. What is isomerism? Isomerism is not a homologous series ya. Isomerism ialah fenomena. Just kita belajar keadaan macam mana nak melukis molecular formula. Okay. So isomers are molecules with the same molecular formula but different structural. Okay, isomer for alkenes. Okay. Okay, saya letak gambar dia dulu biar nampak semua. So, kalau awak tengok sebelah kiri ialah straight chain molecules. Sebelah kanan ialah branch chain molecule. Okay, kita kira berapa carbon ni. 1, 2, 3, 4. Okay, carbon ni ada 4. Hydrogen 4 kali 2, 8. 8 campur kiri kanan 10. So, dia adalah C4H10. Okay. H10 ya. Okey, boleh tak tolong saya kira yang sebelah kanan pula ada berapa tu? Karbonnya ada masih lagi 1 campur lagi 3 ialah 4. Masih simpan. Hidrogen dia? Okey, 3 dekat sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, this is isomer. Tengok tak structure antara dua ni? Sama ke beza? Of course lah beza kan? Tapi molecular formula dia masih sama, which is C4H10, C4H10. Tapi strukturnya beza. Yang straight ni je sebenarnya. Ni straight. Yang ni dah dikira apa? This is the branch. Itu kemahiran yang saya nak awak ada. Detect yang mana straight, yang mana branch. Lepas tu kita kena namakan. Okay. Okay, so C4H10 has 2 isomer. How to name isomer? Okay, ni langkah-langkah dia. First, find the longest continuous carbon chain in the molecule. Macam tadi kita jumpa, paling panjang ialah 3 carbon. Give the name for this longest chain. Kalau 3 carbon, so nama dia ialah prop. Identify the branch. Branch tadi ada satu kat atas kan? So, ada satu metil lah. Look and name the attached alkyl group, methyl. Combine the name for the longest carbon chain with the name of the branch chain. Methyl propane. Macam tu. Kenapa aneh? Sebab tadi semua single. Okay. Mungkin ada yang tak nampak, kita buat contoh kat sini. Okay. So, kita ada 3. Okay. Sekali lagi, first check dahulu. Ada berapa carbon? 4 carbon. Yang ni, 4 carbon. Yang ini pun 4 carbon. Ini masih contoh yang tadi lah. Okay. Kalau perasan functional group. Tengok functional group dia ada double bond. 1. Ni pun ada double bond. Oh, ini pun ada double bond. So, mereka ni sebenarnya formula dia adalah sama. C4H8. Dia punya molecular formula ada sama. Tapi structure. Ada 3 structure kat sini. 1, 2, 3. So, awak tengok yang ni nama dia. Kita nak cuba namakannya. So, 4 carbon. So, the name is prop. Prop 3.
4 ialah but. Okay, but. Oh, ada in. So, namanya butin. Where does the double bond place at? It carbon number 1 and number 2. Cikgu, macam mana cikgu tahu number 1 and number 2? Kita nomborkan aja. Saya nak kira dari kiri. So, dia adalah number 1 and number 2. So, double bond pada carbon nombor 1. Ingat ya, dapat nombor yang terendah antara 1 dengan 2. 1 terendah. So, namanya ialah but 1 in. Okay. How about this one? Ini but apa ni? Yang kedua pula. Saya pergi tengok yang kedua ya. But, masih lagi but in juga. Tapi di mana double bondnya? Perasan tak dia dah berpindah pada tengah-tengah? So, kalau kita kira 1, 2, 3, 4. Carbon ya. 1, 2, 3, 4. Okay, so sekarang ni double bond berada pada antara carbon kedua dan ketiga. So, antara nombor 2 dengan 3, mana nombor terendah? 2. That's why nama dia ialah but 2 in. Yang pertama tadi but 1 in. Ini but 2 in. But. Saya sebut but lah sebenarnya in English but. But 1 in and but 2 in. Itu slang dia. Okay, how about number 3? Okay, it's become a little bit thriller. 3 carbon. So, nama dia bukan but, bukan but lagi dah. Nama dia ialah prop. Sebab longest carbon chain is prop. Ada double bond. So, namanya propene. This is propene. Okay, yang ini pula ialah punya branch. Ada 1 carbon, mat. So, methyl propene. Okay, di mana kedudukan metil? Pada carbon nombor 2. So, namanya ialah 2 methyl propene. 2 methyl propene. 2 methyl propene. Nak tulis pun panjang benar. 2 methyl propene. Okay. Okay, itu ada branch chain molecule. Saya ajar terus 2 methyl propene. Saya try tulis lah, Sat. Okay, yang ni ya. Nama dia ialah 2 sengkang. How to spell maths? M-E-T-H. H ya. H-Y-L. Methyl. 3 carbon tadi. Prop. P-R-O-P. Ada double bond. So, namanya Na. 2 methyl propene. Ya ampun, susahnya. 2 methyl propene. Okay, so dikatakan C4H8 has 3 isomers. So, ni the first isomer, nombor 1 ya. First isomer, second isomer, and third isomer. Okay. Alkyl group. Okay, branch or alkyl group is an alkyl from which one hydrogen atom has been removed. Alkyl group are named by dropping Ane and become YL. So, for example, here we have methane. So, it will become methyl. Sebab satu hydrogen dia dah hilang. Is it hydrogen? Satu bond dia. Satu bond kat sini. So, ini boleh attach dengan mana-mana lah. So, this is methyl group. Okay. Naming alkyl group. Okay, ni dia punya branch tadi lah. Kalau satu carbon, we call it as methane, ethane. Okay, sorry. This is alkane. So, kalau dia jadi alkyl, ubah hujungnya je. Methyl, ethyl, propyl, butyl, and pentyl. Okay, kita tengok satu contoh kat sini. Okay, saya sebut. 4 carbon. Okay, 4 carbon. Saja nak advance dengan awak. So, kalau awak perasan, ada berapa ni? Oh, tak keluar pula. Tak warna merah ke? Okay, ada 4 carbon kat sini. Okay. So, this is the longest chain and this is the branch. Okay, so nak bagi tahu dulu. Ingat ya, longest chain ada 4 carbon, branch ada 1 carbon. Okay, kita tengok. Find the longest continuous carbon chain in the molecule. Ya, 4 carbon. So, but. Tengok ada double bond tak? Tak ada. So, butane. Step 2. Okay, itu dia. So, nama dia butane. Okay. Step 3. Okay, dah dapat continuous longest chain. Kita nomborkan dia. 1, 2, 3, 4. Okay. Kenapa nombor ikut kanan? Sebenarnya kisah ikut kita. Bukan ikut kita, macam ikut keadaan. Kalau saya kira daripada kiri, you akan dapat nombor 1, 2, 3, 4. Dan you akan dapat nombor 3. Bukan you lah. I mean, the alkyl group akan dapat nombor 3. See? Nombor 3. Kalau kira dari kiri. Tapi kalau kira dari kanan, alkyl group, which is the branch, akan dapat nombor 2. Ingat konsep dia. Dapatkan branch ataupun functional group. Kali ini branch lah. Nombor yang terendah. That's why kita kena kira daripada kanan.
So number of carbon atom in the longest chain beginning at an end nearest to the first branch. So alkyl group dah dapat nombor 2. Okay, so location of metal pada carbon yang kedua. So that's why nama dia ialah 2-methyl. Itu dia punya starting, 2-methyl. This is methyl. Okay, methyl dia satu carbon. Dan metal tersebut pada carbon nombor 2. Okay. Tadi kita dah tahu metal pada carbon yang kedua. Dan kita dah tahu longest chain ialah butane. So kita gabungkan. 2-methyl-butane. Okay, complete the name for the molecule by combining 3 component parts together. Write the name as a single word. To use hyphens to separate numbers and words, commas to separate numbers. Okay, kalau nombor tu ada lebih, koma ya. Dan antara nombor dengan perkataan is dash. Okay. Okay, ni satu lagi. Ni alkene. Tadi alkene. Okay, ni contoh yang kedua. Find the longest continuous carbon chain. Inilah kan. Sekali lagi ada berapa carbon? 4. Hati-hati ya. Ada double bond kat sini. Dan ini ialah alkyl group branch dia. Okay, double bond. So, 4 carbon. Tapi butin. Okay. Number the carbon atoms in the longest chain beginning at the end nearest to the double bond, not nearest to the first branch alkyl group. Okay, kat sini ada conflict of interest. Menakutkan je. Okay, kita ada branch dan kita ada functional group. Apa-apa functional group menang. Okay, remember, functional group should be prioritized lah. So, tapi dalam hal ni sebenarnya dua-dua menang sebenarnya, tak ada masalah. So, dah double bond, kalau kira dari kanan nombor 2, dari kiri pun nombor 2. So, tak ada masalah. Tapi, branch kedapat nombor yang terendah, which is 2. So, eloknya pengiraan yang macam ni lah. Penomborannya untuk carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, next one. Okay, give the name for this longest chain. So, butane. Okay, sebenarnya kira dari kiri pun 2. Tapi, dia ada kita consider metal juga. So, butane. Ingat, antara nombor dengan perkataan sengkang, antara perkataan dengan nombor sengkang. Habis semua saya colour. Okay, macam ni bagi nampak. Next one. Locate and name the attached alkyl group. The position of each alkyl group is given the number of the carbon atom to which it is attached on the chain. Okay. Ini adalah dia punya alkyl group yang dah bulatkan. So, nama dia ialah methyl. Dan di mana kedudukan methyl? Pada carbon nombor 2. That's why the name is 2-methyl. Okay, now combine all names. Complete the name for the molecule by combining the name longest chain and the name of branch chain. So, 2-methyl, sebab ada branch tadi. And butane, dia punya induk. Okay, induk dia. So, the name is 2-methyl butane. Saya tahu. Ramai rasa macam susah juga nak menamakan kan. Okay, dalam awak punya handout ataupun dalam buku hitam tu ada worksheet 3. So, try work on this first. Baru kita reveal the answer. Okay, see you again on the next videos.